Kemudian kalau iblis pula makhluk pertama yang beriman dan ingkar kepada Allah. Yang pertama yang beriman iaitu di kalangan malaikat, beza dia dengan malaikat-malaikat yang lain. Iblis ni, ablasa ni, dia kedudukan yang paling tinggi sekali. Dia sesatunya malaikat yang dicipta daripada api. Itu kata jin tadi, dia keturunan jin lah. Tapi dia daripada api. Itu sebabnya bila disuruh tunduk sujud kepada Adam, dia tak nak. Pahal pula dia pada tanah dan berapi, tak nak dah tu. Tu bahasa kita lah. Dia tak cakap macam tu dah. Pula bunyi pilah lah buat tu kan. Dia tak nak, jadi dia ingkar kan. Jadi kecuali iblis yang berasal dari jin lalu yang menerhaka kepada perintah Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Makhluk yang diciptakan sebelum Nabi Adam AS diperintahkan untuk tunduk sujud kepadanya, sebenarnya perintah kepada malaikat yang lain. Apabila ingkar, lalu Allah keluarkannya dari syurga dan melemparkannya ke bumi bersama-sama dengan Nabi Adam AS. Ia adalah makhluk Allah yang paling tua umurnya, tetapi akan mati sebelum hari kiamat, pun akan dibangkitkan seperti manusia dan jin yang lain. Ia adalah bapa jin. Iblis ni bapa pada jin, dan Adam pula adalah bapa kepada manusia. Syaitan pula, syaitan ni dia bukan makhluk yang lain, tapi dia sebenarnya adalah sifat umum yang diberikan dan bukannya khas. Faham tak? Dia bukannya satu makhluk yang lain. Dia sebenarnya boleh jadi kat jin. Syaitan boleh jadi kat jin, boleh jadi kat iblis. Syaitan betul. Nampak? Sah syaitan contoh kan, macam tu. Benda-benda tak elok pun kita sebut syaitan. Jadi syaitan ni adalah nama lain yang kita bagi. Kan? Syaitan ni sifat umum bagi iblis, sifat umum bagi jin yang kafir, dan juga sifat umum bagi manusia yang kafir. Syaitan botol dia orang ni, habis dikacau. Contohlah kan, kita cakap habis botol dikacau surau kita ni, syaitan botol. Mak, kenapa kita letakkan istilah syaitan tu? Mak, maknanya manusia yang kafir, jin yang kafir, dan juga iblis. Okey. Sebelum orang tanya, saya dah explain, saya siap. Okey, ya. Kan kau ada lah makhluk penunggu lah, penanggal lah. Pedanggal tu yang terbang kepala tu kan. Dan banyak nak tengok cerita Indonesia ni. Salah tu. Tapi orang tu dulu kan. Gambar. Memang ada yang sampai tengok waktu maghrib tu sebab tak bagi duduk kat luar. So rumah tutup pintu, tutup tingkap, kan. Kan macam mana tutup tingkap? Semua sliding. Tingkap pun tak ada. Mari macam ni tarik. Solat cucuk solat tu kan. Mah kampung wan bagi berdomba nak tutup maghrib tu. Takut ada yang cak kan, takut. Lepas tu mari mandi kat kampung wan tu. Mana ada bumbung. Dindingnya zeng kan. Sejuk air kolah tu. Bila mandi tu rasa melintih kan. Penakut kecil-kecil kan. Malam memang sakit perut, memang pakat tak berak lah. Buat jamban mau kat luar. Kan dulu. Biar dia tunggulah besok lah kan. Boleh lah tahan tu kan. Heran tu. Sekarang tak nyompek kau lah kan. Okey. Bagaimana tadi? Apanya? Syahwat dapat membuat, okey dah. Diceritakan bahawa Abul Hasan Ar-Razi ini dah sudah. Hatim Al-Assam berkata, nafsu tempat peristirahatanku, ilmu adalah pedangku, dan dosa adalah kegagalanku, sedangkan syaitan itu musuhku. Aku dikhianati oleh nafsuku. Sebagian ahli makrifat berkata jihad itu ada 3 macam. Pertama, jihad melawan orang-orang kafir. Ini jihad lahir sebagaimana termaktub dalam firman Allah, maka berjihad di jalan Allah. Maknanya melawan orang kafir yang melawan kita lah kan? Menentang ni ada 3 cara. Pertama dengan tangan, yang kedua dengan mulut, yang ketiga dengan hati. Dan dengan hati itu adalah selamah-lamah iman. Kedua, berjuang menghadapi orang-orang yang menyebarkan ilmu dan hujah yang batil, seperti disebutkan dalam firman Allah, dan berbalahlah, berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang terbaik. Surah An-Nahl ayat 125. Dah orang. Ada orang tanya saya itu, macam mana? Dia kata dia tak percaya kepada takdir Allah ni, dia kata. Manusia sendiri, dia kata. Dia tak percaya Tuhan tu ada, yang seorang tu pula.
Macam mana kan kita berhujah dengan orang macam tu. Jadi itu sebabnya kita datang majlis ilmu ni, kita kongsi apa yang kita tahu. Kan? Tu saya pernah ditanya, apa pasal you sembahyang? You sembahyang ni macam sembah bayang. Pasal saya kojol. You sembahyang ni macam serupa you sembah bayang lah. Bayang tak ada nampak. Apa takut? Dia kata tu. Masa tu saya dengan ada beberapa sahabat saya yang memang ya adalah saya kerja dulu, duduk satu meja, dia minum arak depan saya. Minumlah, jangan salah, Tuhan Allah tak nampak meh. Dia kata, Tuhan mana ada? Mana ada? Okeylah, saya tanya. You tadi ada kebetulan dia beli susu anak dia. Saya tanya, tadi susu apa saya beli? Memanglah itu mana susu tu mana? Okay, kenapa you beli susu? You tengok ni, ada DHA. You tunjuk saya itu DHA mana? Itu DHA, tunjuk sama saya sekarang. Dia ada dalam lah. Macam tu lah, Tuhan Allah ada dalam hati meh. Saya kata, you tak boleh nak cakap. Kita kena cakap kena macam tu lah. Kan? Macam mana? Dia nak main basuh, kita main basuh juga. Kan? Jadi itulah dia. Macam-macam kan orang melawat ni. Tu yang. Bayangkanlah orang yang cerdik pandai boleh kena tipu sebab dia kepercayaan satu benda. Boleh. Habis ilmu tu. Sebab ilmu ni pun, ilmu dunia ni belum tentu lagi boleh menyebabkan kita rapat dengan Allah. Tengok cerita ayah Pin main. Minum air kaki kawan tu. Bayangkan tu. Kan, boleh elok sembuh penyakit Iya kan. Puan ilak kan, puan ilak berdukun kan. Ilak berdukun. Ni ada orang buat ni. Ni ada orang buat ni. Dia pun bismillah. Hup, pum jatuh. Daripada atas jatuh. Dia boleh buat tu. Kan, dia boleh buat. Kita pun percaya anda dia ni. Gila kau, berulet-ulet keluar kan. Saya tak cakap semua tu tipu. Tapi ada orang ni kepandaian ni macam-macam. Kan, nak nipu orang, kepandaian nipu orang banyak tak. Kan, ketiga, berjihad melawan nafsu yang sentiasa menyeret pada kejahatan. Seperti firman Allah, dan orang-orang yang berjuang dalam menunaikan hak kami, nescaya kami tunjuk mereka ke jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Makna kan mengajak kepada benda-benda tak elok itu lagi susah. Yang mengajak kita buat benda tak elok ni banyaknya main. Jom weh, meh dia. Masa saya belajar hari ni, jomlah kita keluar berasrama. Ada jalan, warden tak ada ni. Panjik pagar cari si goreng. Sampai ke pintu tak macam mana dia boleh tahu. Dah kena tangkap. Tu kelebihan ustaz masa tu. Dia tahulah boleh hidulah budak-budak keluar pagar tu. Tahu dah. Tadi nampak dia macam tak ada. Tiba-tiba dah ada dekat pagar tu. Kat pagar tu bukan kat pintu pagar. Rupanya kehebatan itu sebab ada spy dekat dalam asrama tu. Tu kono tu. Macam-macam kan. Jadi nafsu kita ni macam mana?